Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi belajar bab tumbuhan, iaitu topik dia La Photosynthesis. La Photosynthesis. Cikgu ambil perkataan ini daripada Sepanyol. Ia bermaksud proses fotosintesis. Jadi, objektif PDPR kita pada pagi hari ini ialah menyatakan maksud proses fotosintesis. Yang kedua, menyenaraikan 4 keperluan fotosintesis. Yang ketiga, menyenaraikan 2 hasil fotosintesis. Jadi, bagi yang tidak tahu apa itu fotosintesis, mari kita lihat dialog antara pokok dan juga burung. Jadi, burung, awak nak tahu tak? Saya boleh buat makanan sendiri. Burung pun menjawab, ada saya tanya ke? Burung pun menjawab, bagaimana kamu membuatnya? Lalu pokok berkata, saya membuat makanan melalui proses fotosintesis. So, fotosintesis ialah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Okey, kenapa dia membuat makanan dia sendiri? Okey, manusia dan haiwan boleh bergerak mencari makanan, tapi tumbuhan tak boleh bergerak. Jadi, tumbuhan membuat makanannya sendiri. Sekarang, mari kita belajar tentang keperluan proses fotosintesis. Untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis ini, dia memerlukan 4 benda ni. So, ingat ya, ada 4 benda yang diperlukan. Yang pertama, cahaya matahari. Yang kedua, karbon dioksida. Yang ketiga, klorofil. Dan yang keempat, air. So, mari kita lihat raja di sebelah. Yang pertama, cahaya matahari. Ini diperlukan bagi tumbuhan. Dia menjadi sumber utama tenaga. Yang kedua, karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni diserap melalui daun. Mana nak dapat karbon dioksida ni? Dapat daripada kamulah, dengan manusia dan juga haiwan yang menghembus nafas. Okey. Yang ketiga, klorofil. Bagi yang tak tahu apa itu klorofil, klorofil ialah bahan berwarna hijau pada tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada daun. Okey, nampak tak bulat-bulat ni? Ini adalah klorofil. Dan yang keempat, air. Air ni diserap masuk melalui akar dan menuju ke daun. Jadi, 4 benda ni perlu ada untuk melakukan proses fotosintesis. Info sains, tumbuh-tumbuhan yang bukan warna hijau juga boleh melakukan fotosintesis sekiranya mempunyai klorofil. Jadi, mari kita lihat peta minda bagi keperluan proses fotosintesis. Mari ingat semula. Yang pertama, cahaya matahari. Yang kedua, air. Yang ketiga, karbon dioksida. Dan yang keempat, klorofil. So, mesti ada 4 ni. Jadi, kita dah belajar tentang 4 keperluan proses fotosintesis. Sekarang, mari kita belajar apa hasil proses fotosintesis ini. Jadi, semasa proses fotosintesis, klorofil pada daun menyerap cahaya, lalu menukarkan air dan karbon dioksida kepada oksigen dan glukosa. Okey. Glukosa ni saling bercantum membentuk kanji. Kanji ni pula disimpan di dalam akar, batang, biji benih, bunga dan buah. Kanji inilah makanan kepada tumbuhan. Jadi kanji inilah makanan kepada tumbuhan yang terhasil. Dia disimpan pada akar, batang, biji benih, bunga dan buah. Okey. So, ada 2 hasil proses fotosintesis yang perlu kamu ingat. Yang pertama, oksigen, dan yang kedua, glukosa. So, kita simpulkan pembelajaran kita di sini. Untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis, dia memerlukan 4 perkara. Yang pertama, klorofil pada daun. Yang kedua, cahaya. Yang ketiga, karbon dioksida. Dan yang keempat, air.
Lalu dia buat proses fotosintesis, tungtam, tungtam, tungtam. Akhirnya terhasillah oksigen dan juga glukosa. Itu sahaja. Okey, jadi jangan lupa salin nota yang cikgu beri. Lepas tu hantar pada cikgu untuk cikgu semak. Itu sahaja. Okey. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang kepentingan proses fotosintesis. Sekian, terima kasih. Bye-bye.